أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 79, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabar di dalam Al-Quran atas 3 pangkat. Sabar di dalam Quran atas 3 pangkat. Sabar yang dinyatakan di dalam Al-Quran lebih daripada 90 tempat. Dalam ayat Al-Quran menyebut berkaitan dengan sabar. Jadi sabar dalam ayat Al-Quran lebih 90 tempat atas 3 pangkat. Mana 3 pangkat? Sabar atas menunaikan segala fardu. Itu yang pertama. Sabar atas menunaikan segala fardu. Ni kalau bicara dahulu, sabar bahagian yang pertama lah. Kalau kita bicara dahulu, mengerjakan taat. Sebab terdahulunya barang yang berlaku kepada manusia yang tidak bersetuju dengan hawa nafsu ada 4 bahagian. Jadi sabar atas menunaikan segala fardu ni masuk di bahagian yang pertama, mengerjakan taat dahulu. Dan bagi sabar atas menunaikan segala fardu 300 pangkat, 300 martabat darajah. Dan sabar atas yang diharamkan. Sabar atas yang diharamkan, yakni sabar daripada mengerjakan perkara yang diharamkan. Hal ni masuk sabar bahagian yang kedua, iaitu sabar meninggalkan segala maksiat. Dan bagi sabar atas yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ni 600 pangkat. Dan sabar atas bala, dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia bala dengan terkejut. Ini hak bahagian yang keempat. Dan bagi sabar atas bala pada ketika jatuh ia dengan terkejut 900 pangkat, 900 martabat, 900 darajah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabar di dalam Quran atas 3 pangkat. Ini sudah di penghujung dah ni, habis bicara
sifat kepujian yang keempat sabar, nanti akan berpindah kepada sifat pujian yang kelima, iaitu syukur di penghujung dia ni. Yang mana sabar menghadapi perkara yang tidak bersetuju dengan nafsu ni. Sebab dalam kehidupan kita yang berlaku kepada manusia ni tak lari daripada dua macam. Perkara yang disukai oleh nafsu, perkara yang diingini oleh nafsu. Didatangkan contoh dahulu, sehat badan, selamat, dapat kekayaan, dapat kemegahan. Ni hak benda-benda perkara yang manis belaka ni. Hak qada Allah, qada yang manis. Kena sabar juga, bukan hanya syukur. Sabar dengan bahawa tidak melampaui, tidak berlebih-lebihan pada bersedap-sedap dengan perkara qada yang manis daripada Allah. Kalau tidak sabar dengan bagai-bagai nikmat daripada Allah, akan jatuh ke dalam kebinasaan. Itu sabar atas perkara yang berlaku kepada kita, yang disukai oleh hawa nafsu kita. Kemudian satu laginya, perkara yang menyalahi nafsu kita, yang kita dok suka, atau panjang, pergi kepada 4 bahagian. Yang pertama, sabar pada mengerjakan ketaatan. Benda taat ni nafsu tak apa suka. Yang kedua, sabar pada meninggalkan segala maksiat. Maksiat nafsu suka, meninggalkan maksiat menyalahi akan nafsu, sabar. Kemudian yang ketiganya, perkara yang berlaku yang tidak bersangkut paut dengan ikhtiar kita. Mengerjakan taat, kita yang memilih. Meninggalkan maksiat, kita yang memilih. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, kita sabar atas mengerjakan taat, kita sabar atas meninggalkan maksiat. Pelik apa dah kita yang pilih nak mengerjakan taat, sabarlah. Kita pilih nak meninggalkan maksiat, sabarlah yang kita pilih. Perkara yang kita pilih. Yang ketiga ni, perkara yang kita tidak pilih. Kita disakiti oleh orang yang lain. Itu bukan pilihan kita. Tiba-tiba kita diuji dengan fitnah contohnya. Itu bukan pilihan kita. Tetapi kita ada pilihan, sama ada nak menolak, nak membalas, ataupun tidak menolak, tidak membalas. Atau ada pilihan kita lah. Kita nak tolak, nak balas ke, ataupun kita tak mau tolak, tak mau balas. Maka sabar dengan bahawa jangan membalas. Sabar dengan bahawa jangan membalas, tapi boleh balas. Sabar daripada tidak membalas, itu sabar yang sunat. Itu sabar yang sunat. Pergi pada bahagian yang keempat, yang memang tiada sangkut paut sama sekali dengan pilihan hamba, dan hamba tak boleh nak tolak. Kematian, hamba tak boleh nak tolak. Kalau kata binasa harta, balak, banjir, ribut, taufan, itu tidak ada kaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Itu semata-mata qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak ni hak sabar yang paling tinggi sekali. Sabar hak paling tinggi. Sebab apa? Sebab perkara yang bukan berkait dengan pilihan kita. Hak tadi mengerjakan taat, kita yang pilih. Mari masjid ni kan, kita pilih mari masjid ni kan. Nak ke mana-mana pun kita boleh pilih. Nak duduk rumah kita boleh pilih. Dan kita mari masjid. Kita mari masjid, kita pilih solat berjemaah,
kita pilih duduk majlis ilmu, sabarlah. Pelik apa sabar kita pilih. Adapun hak balak ujian ni, kematian ke contohnya, binasa harta contohnya, berlaku apa-apa pun, hak tu bukan pilihan kita. Hak inilah hak sabar yang paling besar sekali. Sabar paling besar sekali. Hak kita pilih, kita boleh sabar. Hak ni yang kita tidak pilih, tiba-tiba kematian, binasa harta, turun balak, banjir ribut, binasa habis harta contohnya. Hak ni hak paling besar. Diuji dengan bagai-bagai penyakit. Itu bukan pilihan kita. Itu bukan pilihan kita. Tiba-tiba jatuh sakit, secara terkejut pula, secara tiba-tiba. Sehat, gagah. Sekelip mata sahaja bubar. Segala-gala kena minta tolong dengan orang. Itu bukan pilihan kita dan kita tidak boleh menolong. Inilah hak sabar yang paling besar sekali. Sabar paling besar sekali. Sebab apa? Sebab terkadang hilang sabar. Sebab perkara tu perkara yang memang kita tidak pilih dan kita sentiasa minta berlindung berlaku pada kita. Hak tadi sebut kan, mengerjakan taat kita pilih, sabarlah. Buat taat molek, 3 waktu taat buat molek-molek lah. Lepas selesai waktu taat, sabar, jangan cerita pada orang. Kita nak lepas dia mati ni, bukan kita nak atas dunia. Dak kita buat taat ni, kita nak barang dunia ke? Nak pujian dunia? Kita nak akhirat kan? Sabarlah. Jangan cerita-cerita pada orang. Jaga hati molek. Kita buat molek-molek dah tu, nak dia jadi taat tu, ilmu kita belajar betul-betul. Jadi taat kita, molek dah kita buat, sabarlah, jangan peracau. Sabar dengan bahawa jangan cerita, jaga hati kita, ibadah kita ikhlas kerana Allah. Nak pujian, pujian sementara. Tetapi kalau kita jaga hati kita, sabar hati kita, daripada cerita, daripada riak contohnya, orang akan puji juga kita. Bahkan kalau kita jaga hati, sabar kitanya, jaga keikhlasan hati kitanya, kalau orang puji, Tuhan campak ke dalam hati dia, suka kepada kita, suka yang berpanjangan. Tapi kita bukan nak pujian orang. Tetapi bagi orang yang sabar atas amal ibadah, sabar pada menghasilkan keikhlasan, sabar pada jaga hati, tidak dipuji, lagilah dipuji. Sebab apa? Nyata dia orang baik. Sebaliknya orang buat amal yang nak cari kemasyhuran, lama-lama orang benci tengok. Dah ada kerja dia. Wa amal cerita pada orang. Tak berubah-ubah perangai. Akhirnya orang pun bosan dengar. Orang suka dengar. Macam ni bagi cerita amal pada orang. Mula tu. Nak cerita amal dah tu. Orang pun bosan ni. Dia kalau jaga molek, bila Tuhan angkat, dia akan teguh. Dalam kata-kata hikmah, kata hikam tu, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimman lam yudfan lam yatimma nitaju. Tanam diri kamu di dalam bumi yang dalam, yang tersembunyi. Tanam. Kenapa? Karena barang yang tumbuh tanpa ditanam, tumbuhnya tidak akan sempurna. Tanam diri kamu semata-mata kerana Allah, tak ada kerana lain. Sampai masa Tuhan pun timbulkan. Hak timbul tu sempurna, kekal. Pada ni. Tapi bagi yang tak tanam diri dia, nak timbul. Tapi apabila dia tak tanam,
Jadi timbul tu tapak dia tak kuat. Sebab apa? Dia tak tahan. Sekejap terbalik ya. Faham tak tu? Atau kata hikmah dan kata hikam. Macam ginilah kita semua benih. Allah, kita duk siram. Duk tumbuh dah orang kali. Dah lama dah ni. Lama-lama tumbuh, tahan molek. Sebab apa? Bakar dia duduk dalam molek. Adapun kalau semar tu tohor je, sekejap tumbuh, terbaliklah dianya. Gitulah perbandingan. Jadi jaga sabar atas menghasilkan ikhlas, sabar atas memelihara ikhlas, sabar daripada umpama riak. Wa amal ibadah semata-mata kerana Allah. Tanam diri kamu atas bumi yang tersembunyi. Bila Allah Ta'ala timbulkan, kita bukan hak tu. Bukan hak tu. Tapi bila Allah Ta'ala timbulkan, timbul tu akan sempurna, akan berkekalan. Ini hak sabar atas mengerjakan taat yang memang kita pilih. Adapun bagai-bagai ujian daripada Allah, contoh tadi sakit contohnya, itu bukan kita pilih. Hak ni terkadang tak boleh nak jaga sabar. Hanya sabar yang paling tinggi sekali. Setinggi-tinggi pangkat sabar sebab sukar. Boleh sabar atas amal ibadah. Belajar boleh sabar, amal ibadah boleh sabar. Sabar atas meninggalkan maksiat. Orang menyakiti, menzalimi, disabar je, tidak membalas, tak kata apa. Orang fitnah, orang umpat, orang apa pun dia buat senyap je, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh sabar. Sampai masa Allah uji dengan bala, ujian daripada Allah. Ni kadang-kadang tak lekat. Tak lekat sabar. Sebab perkara yang bukan pilihan kita. Dan kita sentiasa minta berlindung, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak sabar yang paling tinggi, hak bahagian yang keempat. Itulah sego perancangan bagai-bagai, nak ke mana, nak ke situ, nak ke sini, nak ke situ, nak ke sini. Tak sampai masa terlantar. Semua orang buat belaka. Ni kadang-kadang hilang sabar ni. Jadi pemarah. Ni hak paling tinggi sekali, pangkat sabar. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabar dalam Quran atas 3 pangkat. Dalam Quran didatangkan lebih dari 90 tempat bicara bab sabar, ada 3 pangkat. Yang pertamanya, sabar atas menunaikan segala fardu, dan bagi sabar atas menunaikan segala fardu 300 pangkat. 300 tinggi dah. Sebab akan dikurniakan pahala pada orang sabar ini ganjaran yang tidak terkira. Tinggi pahala kedudukan orang yang sabar. Tapi hak sabar menunaikan segala fardu ni 300. Tinggi dah lah. Tapi hak ni pangkat yang pertama 300. Ini hak bahagian yang pertama, sabar atas mengerjakan taat, menunaikan segala fardu. Mana kefarduan pertama? Belajar fardu ain. Sabar atas kefarduan hak zahir, kewajipan kita. Hak hati, kewajipan kita. Sabarlah. Kemudian kewajipan kitanya menunaikan tanggungjawab. Itu kewajipan kita, itu kefarduan atas kita. Sabarlah. Kita ketua keluarga, nak didik keluarga bukannya mudah zaman sekarang. Sabarlah. Itu kefarduan, kewajipan atas kita. Ada ni. Yang mana kewajipan kitanya, kita didik je lah. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar.
Kira berat dah tu. Ni hak sabar 300 pangkat. Sabar atas menunaikan segala fardu. Segala fardu luah lah ni. Fardu hubungan kita dengan Allah. Dah. Fardu kewajipan hak berkaitan dengan tanggungjawab kita. Tu berat. Sabar. Sabar atas menunaikan segala fardu. Tunai segala fardu ni ambil daripada ilmu lah. Sebab asasnya adalah kembali kepada ilmu. Kita sabar atas taubah kita. Sabarlah. Kita taubah daripada dulu tinggal semayang, kena qada semayang, kena qada puasa. Sabarlah. Ada ni. Sabar sebab siapa yang dahulu memilih tinggal semayang puasa? Diri sendiri pilih. Sekarang kena qada. Banyak tak ada banyak. Tak ada banyak. Banyak bertahun-tahun. Tak ada banyak. Satu waktu. Tapi oleh kerana kita 10 tahun tak semayang, kita longgok jadi banyak lah. Mana ada banyak? Satu waktu 5 kali sehari. Hari itulah. Dan kita bersenang-lenang je tak semayang. Sekarang ni kena qada. Banyak. Ada bunyi banyak. Sebab apa? Buat balik dahulu kita yang memilih, kita tinggal semayang. Tak ada banyak. Banyak ni tinggal 1, qada 2, qada 3, ganti 1. Banyak tu. Tinggal 1, qada 2, 3, ganti 1. Banyak lah. Ni tinggal 1, qada 1. Banyak apa? Banyak kerana dulu kita bersenang-lenang memilih tak semayang. Sabarlah dalam menunaikan segala kefarduan. Di antara kefarduan taubahnya qada kembali. Sabar. Allah puasa banyak apa? Setahun 30 hari je. Dah tinggal longgar 10 tahun 300 hari. Sabarlah. Atau sabar atas menunaikan segala fardu dan baginya 300 pangkat. Dan kita memilih untuk bertaubat. Rukun taubatnya qada. Lepas tu banyak helah pula jadinya. Banyak helah pula dah. Kita memilih untuk bertaubat. Lepas tu nak taubat dia bertinggal kafar, kena qada. Macam-macam alasan. Yang kamu pilih nak taubat kan? Macam-macam alasan. Senyap sudah lah. Lepas tu nanti macam mana? Tunggulah di hari akhirat macam mana. Satu semayang lama mana neraka kena bakar. Satu hari Ramadan lama mana nak kena bakar neraka. Tunggu waktu lah. Ini bukan pakej ni. Satu waktu. Kewajipan yang berasingan. Satu hari Ramadan. Kefarduan yang berasingan. Balasan masing-masing. Bukan pakej ni. Takut seumpama tu nak bertaubat. Sabarlah. Kita memilih untuk bertaubat. Kita memilih untuk menunaikan segala fardu. Sabar. Bukan setakat tidak bertambah. Setakat 1 qada 1. Tak ada kena tambah-tambah. Boleh pahala wajib pula atas dia qada semayang tu, boleh pahala wajib. Atas dia qada puasa Ramadan, boleh pahala wajib. Dah, nak apa lagi? Dahlah, kalau qada pahala apa lagi? Kamu yang tinggal dahulu kan, kamu semayang sekarang, ngam-ngam barulah nak pahala apa? Tak, boleh pahala wajib dianya. Nak apa lagi? Sabar dah kitanya untuk menunaikan segala fardu. Kita nak taubah. Sebab apa? Sebab takut balasan hari akhirat. Kita pun qada. Sabar. Kita pilih nak qada, kita pilih nak taubat. Bahkan kita boleh pahala wajib laginya, boleh upah laginya. Kita yang buat salah, kita yang buat dosa, kita taubat kemudian
kita tunaikan balik sembahyang kita, boleh pahala pula. Nak apa lagi? Tapi kena sabarlah. Sebab kita memilih. Ni 300 pangkat. Dan sabar atas yang diharamkan Allah Ta'ala. Sabar atas meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan baginya 600 pangkat. Itu lebih tinggi daripada sabar atas menunaikan segala fardu. Ada ni. Sebab lebih sukar meninggalkan segala yang diharamkan daripada menunaikan segala kefarduan, segala kewajipan. Nak meninggalkan yang haram ni lebih sukar. Terkadang boleh sabar, sabar yang sunat, bukan sabar yang wajib. Boleh sabar, sabar yang sunat. Sabar atas ibadah yang sunat. Sabar atas ibadah yang sunat. Sabar tu sunat, bukan wajib. Sabar atas meninggalkan yang diharamkan ni sabar yang wajib. Terkadang boleh sabar atas yang sunat, bukan yang fardu. Tak buat pun tak apa, sunat. Sunat tak buat tak apa. Hak fardu tak buat dosa neraka. Hak sunat tak buat tak apa. Tapi sabar atas menunaikan perkara yang sunat. Sabar tu sunat, bukan wajib pun. Sabar atas membaca Al-Quran, boleh sabar. Walaupun mata mengantuk, walaupun mata berair, boleh sabar. Sabar yang sunat, boleh sabar. Sabar daripada meninggalkan mengumpat, itu sabar yang wajib. Tak boleh nak sabar. Baca Quran rajin, mengumpat pun rajin. Tengok. Sabar hak sunat atas ketaatan, boleh sabar. Sabar yang wajib atas meninggalkan mengumpat yang diharamkan ijma' ulama' tu, tak boleh nak sabar. Oh, jangan mengumpat. Sabar, jangan kata kau orang. Ada ni. Macam mana kalau orang mengumpat, kita nanti dulu, sabar. Sabar apa? Sabar, jangan mengumpat. Berat di padang mahsyar. Sabar. Tak puas hati, sabar. Selagi tak kata, dak hambur dia kata, ni naik darah dia kata, sabar. Itu sabar yang wajib. Sabar yang sunat boleh sabar, hak wajib tiba-tiba ni berapa? Sukar. Sabar atas meninggalkan yang diharamkan. Ini zahir. Samalah hak batin. Sabar daripada umpama riya. Sabar daripada umpama ujub. Sabar daripada umpama takabbur. Itu sabar yang wajib. Hati ni berpaling macam-macam. Sabar, jaga hati. Hati ni sombong, sabar. Sebab hakikatnya kita yang mulia hanyalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan bertakwa aja. Nak sombong ke mana? Untuk nasib kita hari akhirat, kita tak terjamin laginya. Kita mengharap. Kita mengharap akan kurniaan, rahmat, balasan syurga Allah. Dengan kurnia Allah dan syafaat Nabi, kita mengharap. Tapi hati mari sifat takabur, sabar, tinggal. Itu sabar yang wajib. Sabar atau meninggalkan yang haram, sabar yang wajib hukum dianya. Yang haram ni hak zahir, sabar. Hak batin, sabar, jangan. Dan baginya 600 pangkat. 600 pangkat. Lebih tinggi daripada sabar atas menunaikan segala fardu. Ini yang paling tinggi sekali ni. Dan sabar atas bala. Masuk bagian keempat, yang tidak bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Sabar atas bala pada ketika jatuh ia, pada ketika berlaku ia bala
dengan terkejut, tiba-tiba bukan pilihan kita. Dan baginya, bagi sabar atas balak ni 900 pangkat, yang paling tinggi sekali. Balak pula datang tiba-tiba. Kematian pula mengejut orang yang dikasihi. Tiba-tiba mati mengejut. Sekarang ni kan mati mengejut, hak mengejut yang tak tahu penyakit. Mati tiba-tiba kerana kemalangan. Itu semua terkejut belaka tu. Allah takdir, iyalah takdir bersembang. Sampai masa aksiden, meninggal, sabar. Ini 900 pangkat paling tinggi. Hak paling sukar, hak paling payah. Perkara yang kita nak berlindung, Allah uji atas kita. Sabarlah. Bila kena ujian gini, pesan sabar pun orang kadang-kadang sedap sabar. Dah kena ke dia. Kalau kena ke dia, itulah. Nasihat tetap nasihat, tapi kadang-kadang sukar. Permulaan tu permulaan. Lama-lama tenang barulah apa? Steady. Tak? Okey. Steady. Barulah dia tenang. Adalah sabar tu. Tapi hak Nabi sebut sabar ni, as-sabru inda sadmatil ula. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sebenar-benar, sabar yang sempurna adalah ketika mula-mula diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula tu. Itulah hak sabar yang sebenar. Hak terduduk, keluar air mata, itu manusia. Itu manusia. Pandai ni, Tuhan jadikan manusia seumpama tu. Terduduk, keluar air mata, itu manusia. Tapi tenang je. Awal-awal tu tenang dah. Ni hak Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula ni. Sabar yang sempurna, sabar yang sebenar-benar, arti mula-mula tu. Kalau tika mula-mula, hak ni kena pegang, hak ni kena peluk, hak ni kena pegang, pujuk punya pujuk, pujuk punya pujuk, duduk sekejap, lepas tu gerepok pula, pada ni. Tapi lama-lama barulah dapat sabar. Bolehlah sabar tu, tapi bukan sabar yang sempurna. Itu bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. As-sabru nisful iman kan. Sabar separuh daripada iman. Ni kekuatan dalaman. Pegangan dah kosek dah. Semua berpegang yang berlaku qada qada. Berlaku kematian, berlaku apa pun, pegangan tak gerak dah qada qada. Tapi pegangan kuat ke dah. Kalau kuat, Tuhan pun qada dengan kematian mengejut, dah lama dia kuat, dia akan sabarlah sebab qada qada. Tapi kalau berpegang tetap berpegang, tapi pegangan tak kuat, jadi ketika tu lupa akan qada qada, lupa diingatan, pegangan tak bergerak. Ketika tu lambat nak bagi sabar tu, akhirnya memikir qada qada dah, bukan pilihan kita pun. Kita nak buat macam mana pun, kita tidak boleh nak menghalang qada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat macam mana? Nak bergelepok, nak mengamuk, nak apa? Boleh jadi apa? Boleh berubah kembali. Hak mati molek-molek tu bangun semula ke macam mana? Mudah barulah tenang, you fikir balik kemudian. Faham tak ni? Pegangan-pegangan lah. Hak tak ada iman laginya, bukan tak ada iman ni, bukan kafir, orang iman lemah.
Orang iman lemah ni mulalah akhirnya timbul ratapan meratap. Apa panggil apa? Biji sabak. Tahu biji sabak? Pandai tak biji sabak? Faham mana? Biji sabak. Gitu ada orang tak? Apa? Meratap. Dia pun katok dada dia. Dia meratap. Biji sabak tu haram. Di biji sabak tebuk dada. Kenapa ya Allah? Hak ning lah hak baik. Kenapa lah hak ning? Dia mula bilang. Tu hukumnya haram. Sebab apa dia gitu? Sebab iman lemah. Ada orang camuh, dia kata orang ni orang tak ada iman, kafir. Dia bukan kafir orang biji sabak. Sebab apa? Sebab tak beriman dengan qada qadar. Sebab tu dia ratap. Kalau dia iman, dia beriman qada qadar, dia tak akan ratap. Dia akan sabar, dia akan redha. Bila dia ratap berarti dia tidak beriman dengan qada qadar. Dia kafir. Jangan gitu. Dah tahu kenapa dia ratap? Dia iman lemah. Ada ni. Dia iman lemah. Lemah iman ni dia ratak-ratak, akhirnya lemah ni yang main lemah. Tak kafir tapi lemah. Lemah ni mulalah dia ratak-ratak nak jadi Tuhan gitu tu. Mulalah. Boleh bawa pada batal iman. Dah, hak molek-molek, hak baik-baik mati. Hak karuk-karuk, hak pelek-pelek tu segar mega. Mati hak gitulah. Nak mati orang hak baik ni. Orang hak buat amal ibadat ni. Mati pula keluarga ni banyak gantung ke dia. Mati pula Tuhan ni mula bilang tu apa? Bilang mula nak tikar akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman lemah. Bukan kata kafir. Ratak memang haram. Tapi mari mana tu? Mari daripada qada iman dia lemah sangat-sangat. Ni jaranglah kita jumpa. Hak imam teruk sama ni. Hak sekadar-sekadar tu adalah. Hak terkejut itu manusia. Tapi ujiannya ketika itulah, ketika mula-mula diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tu. Kuat tak kuat iman ketika tu. Sebab iman bukan duduk di mulut, iman duduk di hati. Bila nyata iman, ketika Tuhan uji. Sebab iman kita dah. Balak yang berlaku, kodak-kodak. Pegangan kita, itu iman kita. Bila Tuhan uji, macam mana iman kita? Terselah ke tidak? Ini bukan, ini apa panggil apa? Ilmu teori. Praktikal sabar, sampai masa Tuhan uji. Mana timbul sabar ke timbul ghadab, contoh timbul pemarah. Bila dia tak sabar timbul nak marah. Tapi marah ada 3 syarat tertutup. Ada ni. Jadi apabila berlaku apa-apa, tak ada sabar langsung, marah semata-mata. Ini berkait dengan kekuatan iman dalam hati masing-masing. Waktu praktikal. Cerita semua orang boleh cerita. Cerita semua orang boleh cerita. Ilmu boleh cakap. Amal. Sebab ini amal taat batin. Hak dalam. Hak dalam pula berkait dengan kekuatan dalaman masing-masing. Sabar apabila belaan ini ditimpa balak daripada Allah yang datang dengan terkejut yang bukan pilihan kita. Sabar. Dan tak kala adalah iman yang sempurna itu, yang sempurna, yang kamil, bersusun daripada sabar dan syukur. Ini nak masuk kepada bab yang kelima di bawah tu dah. Dia panggil tautiah, dia panggil. Maknanya dia nak masuk tajuk di bawah tu, dia adalah ceritaan. Sebab dalam kitab Penawar Hati ni disusun satu-satu sifat kepujian tu dia kaitkan macam dahulu.
Sifat kepujian yang pertama, taubah. Panjang. Taubah ni mari daripada mana taubah ni? Mari daripada takut akan Allah. Sifat yang kedua, selepas bicara taubah, bicara khauf, takut akan Allah. Dia kait. Orang yang takut akan Allah, orang yang mengharapkan akan rahmat balasan dari Allah, pasti akan zuhud. Lagi pada zuhud yang ketiga. Nak zuhud, nak berpaling hati di dunia ni, dia kena mari daripada sabar. Kalau tak sabar, hak lebih hati kita nak kepada dunia, sabar. Zuhud, berpaling hati daripada dunia, sabar. Memang dunia di depan mata nak belaka, sabar. Daripada zuhud naik kepada sabar. Lepas tu sabar dengan syukur ni pula berkait pula. Cara dia satu-satu sifat nak masuk satu sifat yang lain. Ini cara kita dikarang. Macam orang mengajar gitulah. Lepas dia nak tukar tajuk lain tu, dia pun setuh kaitan-kaitan, masuk pula tajuk lain. Tu cara dia. Dia tak boleh nak tukar tiba-tiba. Yang tukar tiba-tiba steng pada. Nak naik satu-satu tu, dia kena ada kaitan dia. Dan tatkala adalah iman yang sempurna itu. Iman tetap beriman. Sempurna, kamil ataupun tidak sempurna, kuat ataupun lemah, tebal ataupun nipis, itu je. Iman nak sempurna, nak kuat, nak tebal, itu mari daripada amal soleh, mari daripada sentiasa bertaubat daripada dosa yang dilakukan. Amal soleh itulah yang akan mensempurnakan iman, mengkuatkan iman, menebalkan iman. Kita mengaji tauhid untuk sah iman. Kita mengaji tauhid untuk sah iman. Nak kuat iman bukan ngaji tauhid. Nak kuat iman ngaji fadha'il fiqh tasawuf, taat zahir, taat batin, taat zahir, taat batin. Kita ni banyak-banyak lalai, berlaku maksiat, taubat serta merta. Inilah amal soleh yang akan mensempurnakan iman, yang akan mengkuat, yang akan menebalkan iman. Tapi kalau sampai masa tuan uji Allah, iman kita terselah, kita kena muhasabah balik amal kita. Tuan uji kita, uji dengan kesenangan, sabar syukur tidak ada. Uji dengan ujian balak, sabar redaknya tidak ada. Kena muhasabah akan amal kita. Amal kita buat pula ikut ilmu. Tapi kenapa iman kita tidak terserlah? Iman kita tidak kuat, tidak tebal. Kena muhasabah lah. Kena kira. Terutama sekali bab dosa-dosa tu. Dosa-dosa kita banyak dahulu. Dosa dengan anak Adam, bertaubat ke belum? Dosa-dosa dengan Adam, bertaubat ke belum? Dalam bab harta benda orang, sesat ke belum? Ada ni. Jadi kalau taubah hanya kita tidak sempurnakan, kita buat amal sunat, tuan terima sekadar lah. Sebab nak buat amal sunat ni, kita tu kena bertaubah dahulu. Hak hukumnya wajib, ijma' ulama. Hak wajib tak buat, hak sunat rajin, tak nak terima. Hak dosa kita dengan Allah mudah. Dosa terbabit dengan riba, kita dengan Allah Ta'ala. Kita bertaubat dengan Allah Ta'ala. Pada ni dosa tinggal kefarduan pun sama, kita dengan Allah Ta'ala, kita qada je lah. Dosa dengan Adam macam mana? Dalam harta benda orang macam mana? Jangan kita ada tahu je. Kita ingat sangat dulu kita dapat harta dengan cara tak betul. Tapi kita ingat, lepas tu pak senyap gitu, Allah nak kena pulang balik banyak. Pulang balik lah. Banyak tak banyak pun. Kalau tamu pulang balik, beratlah di hari akhirat. Bukan mahsyar, barzah paling dekat. Macam mana kita nak ada? Taubat tu dulu, barulah amal ibadah diterima oleh Allah Ta'ala. Rajin buat amal ibadah.
Harta benda orang yang dia ambil, kita peduli pun nak hantar balik ke nak minta apa semua, tak ada. Ada seumpama tu, rajin buat amal sunat, rajin masjid 5 waktu, rajin buat amal sunat. Tapi dosa anak Adam dalam bab harta, dia buat senyap aja. Ada yang seumpama tu. Hutang orang tak bayar pun, dia buat senyap aja. Jembung dengan orang pun, dia buat ingat aja. Ni nak buat amal tau, nak terima macam mana? Itu kata kena muhasabah. Kita buat amal. Tapi iman kita tidak terserlah. Kena muhasabah, kena kira lah. Taubah kita macam mana? Terutama sekali dosa ke anak Adam, segera sempurnakan, selesaikan. Mati bila masa. Harta banyak kena pulang balik je lah, bukan hak kita pun. Janji kita selamat pada hari akhirat. Dunia sementara, nak duduk mana? Kalau harta tu harta bukan milik kita orang, takkan kita harta yang tak baik itu nak tinggal pada anak cucu kita? Kita nak anak cucu kita makan harta yang haram. Jadi kalau tidak terselah iman, kena muhasabah akan amal kita sendiri. Ilmu tu tak ada. Nak muhasabah amal ni ilmu kena ada lah. Kalau ilmu tak ada, kena balik pada ilmu dahulu. Dan tak kala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur, maka menyebut hamba, yakni Syekh Qadir Al-Mandili, kemudian daripada sabar itu akan syukur. Sifat kepujian yang kelima, sabar. Sifat kepujian keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Artinya bermula iman itu, iman mana? Iman yang sempurna. Dua nisfu. Ada dua nisfu, setengah lah. Dua nisfu. Maka satu nisfu, separuh pada sabar, dan satu nisfu pada syukur. Ada sabar, ada syukur, sempurna iman. Kerana iman yang sempurna itu membenar dengan hati. Itu tasdik bil qalbi, itu untuk sah iman. Membenar hati ini itu untuk sah iman. Membenar hati akan qada qadar, contohnya. Dan perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota. Perbuatan dengan anggota, amal dengan anggota kita. Ini iman yang sempurna. Membenar hati sah iman. Membenar hati sah iman. Dan perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota. Dan ketiga-tiga terbagi atas dua bahagi. Ketiga-tiga ni, membenar hati, perkataan dengan lidah, perbuatan anggota, ketiga-tiga terbagi atas dua bahagi. Mana? Pertama, mengerja yang disuruh daripadanya. Mengerja yang disuruh daripadanya. Buat apa yang Tuhan suruh. Maka iaitu mengerjakan disuruh, hakikat syukur. Itulah syukur. Apa syukurnya? Kita guna nikmat yang Tuhan kurnia pada kita, pada mengerjakan segala suruhan Allah. Itu syukur. Orang yang mengerjakan surah Allah ni orang yang sempurna iman. Dan kedua, meninggalkan dilarang daripadanya. Dan iaitu meninggalkan yang dilarang, hakikat sabar daripada maksiat. Jadi nak sempurna iman dua, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu pergi kepada ihsan, pengamdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ihsan itulah yang akan mengkuatkan, yang akan mensempurnakan iman. Iman yang sah dengan bahawa mentasdik hati, membenar hati,
akan hak rukun iman yang 6 perkara. Mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, itu pergi kepada ihsan. Jadi syukur sama, sabar sama adalah ihsan. Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kitab bab yang kelima pada menyatakan syukur. Barulah wallahu a'lam. Jangan senyum gitu. Tadi wallahu ta'ala a'lam, itu ayat kita. Tak, bukan saya lagi ni, baca tu dulu. Lepas tu akhir tu wallahu a'lam pula. Tu bagang orang ngaco. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.